Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan terangkan tentang tajuk pembentangan kami, iaitu Rancangan Pembangunan 5 Tahun dan Dasar Pembangunan Nasional. Tetapi saya akan terangkan dahulu tentang Rancangan Pembangunan 5 Tahun. Rancangan Pembangunan 5 Tahun ialah rancangan kerajaan Malaysia dan ia merupakan kesan peninggalan daripada zaman pemerintahan British di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua. Rancangan Pembangunan 5 Tahun bermula dengan Rancangan Malaya Pertama, iaitu dari tahun 1956 hingga 1960. Selepas itu ia disambung dengan Rancangan Malaya Kedua dari tahun 1961 hingga 1965. Tetapi setelah Malaysia ditubuhkan pada tahun 1963, Rancangan Pembangunan 5 Tahun ini telah ditukar kepada Rancangan Malaysia dan Rancangan Malaysia Pertama bermula pada tahun 1966 hingga 1970. Sekarang saya akan terangkan pula tentang Rancangan Malaya Pertama. Rancangan Malaya Pertama ialah rancangan pembangunan ekonomi pertama yang dirangka oleh Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Melalui rancangan 5 tahun ini, pembangunan negara menjadi semakin sistematik dan teratur selepas merdeka. Matlamat utama rancangan Malaya Pertama ini ialah untuk memajukan sektor luar bandar dan mempelbagaikan sumber negara supaya tidak terlalu bergantung pada sektor ekonomi. Penubuhan dua agensi kerajaan telah dilaksanakan semasa rancangan Malaya Pertama, iaitu Rural Industrial Development Authority atau RIDA pada tahun 1953 dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau FELDA. Kedua-duanya berperanan memajukan ekonomi luar bandar dan mempertingkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan Rancangan Malaya Kedua dan Rancangan Malaysia Pertama. Rancangan Malaya Kedua memberi tumpuan untuk menyediakan lebih banyak kemudahan asas dan mempelbagaikan ekonomi di kawasan luar bandar. Rancangan ini menekankan dengan matlamat berikut, antaranya memperbaiki kemudahan asas dan infrastruktur di luar bandar. Seterusnya, menggiatkan projek-projek pembukaan tanah dan pertempatan baharu di bawah FELDA. Ini dapat mempelbagaikan jenis tanaman supaya import makanan dari luar dapat dikurangkan. Akhir sekali, membantu petani-petani memasarkan hasil pertanian mereka dan mengurangkan pergantungan kepada orang tengah. Seterusnya, bagi Rancangan Malaysia Pertama, antara matlamat yang ditekankan adalah memberi tumpuan kepada aspek integrasi nasional dalam kalangan penduduk Malaysia, Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Seterusnya, penekanan terhadap pembangunan sumber manusia dan kepelbagaian program dalam pembangunan ekonomi. Pelaksanaan ini dijalankan oleh beberapa buah agensi kerajaan yang telah ditubuhkan. Yang pertama, Majlis Amanah Rakyat MARA. Yang kedua, Bank Bumi Putera. Yang ketiga, Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA). Akhir sekali, Lembaga Penasihat Takrif dan Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS). Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya ingin membincangkan tentang Rancangan Malaysia Kedua dan Rancangan Malaysia Ketiga. Rancangan Malaysia Kedua dilaksanakan untuk memperbaiki kedudukan ekonomi yang tidak stabil antara kawasan dan kaum yang dianggap sebagai pencetus peristiwa 13 Mei 1969. Rancangan Malaysia Kedua ini merupakan siri pertama dalam rancangan pembangunan DEB. Matlamat DEB pula adalah untuk mencapai perpaduan negara yang dilaksanakan melalui serapang dua mata, antaranya mengurangkan dan seterusnya membasmi kemiskinan dan mempercepatkan proses penyusunan masyarakat Malaysia. Antara usaha untuk membasmi kemiskinan adalah mewujudkan suasana pekerjaan yang menggambarkan komposisi masyarakat. Seterusnya, saya akan menerangkan pula tentang Rancangan Malaysia Ketiga. Rancangan Malaysia Ketiga ini merupakan peringkat kedua bagi DEB. Buat pertama kalinya, rancangan pembangunan wilayah diperkenalkan dalam rancangan pembangunan negara.
Tujuan utama diberikan kepada penanaman getah dan kelapa sawit bagi tujuan ekspor. Selain itu, isu perpaduan juga masih menjadi perhatian utama dalam pembangunan ekonomi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan membentangkan rancangan Malaysia keempat 1981 hingga 1985. Rancangan Malaysia keempat adalah rancangan untuk memperkemas langkah dan program yang terkandung dalam rancangan Malaysia kedua dan rancangan Malaysia ketiga untuk mencapai sosial ekonomi DEB. Program pembangunan masih diteruskan dengan memberi keutamaan kepada sektor pengurusan dan pertanian. Penekanan diberikan kepada pengusaha berat berasaskan pelaburan modal dan pembangunan teknologi tinggi serta keperluan tenaga kerja yang mahir. Seterusnya, rancangan Malaysia kelima. Rancangan Malaysia kelima masih meneruskan pembangunan sektor pertanian dan dilaksanakan melalui penggunaan tanah dengan lebih cekap, memaksimumkan sumber tenaga manusia dan menambahkan peluang latihan kemahiran dalam sektor awam dan swasta. Usaha mempercepatkan perkembangan sektor perusahaan diperkenalkan dengan meningkatkan peranan sektor swasta dan kecakapan pengurusan dalam kalangan agensi kerajaan. Mempergiatkan perusahaan pembuatan dengan menubuhkan perusahaan automobil nasional berhad iaitu perusahaan membuat kereta nasional negara. Seterusnya, rancangan Malaysia ke-6. Matlamat utama mengekalkan momentum pembangunan pusat ekonomi negara dan mengurus kerajaan ekonomi negara supaya matlamat pembangunan tercapai. Strateginya meningkatkan kecakapan dan daya saing ekonomi, menggalakkan sektor swasta memainkan peranan dan perkembangan ekonomi, memperteguh kedudukan hasil kerajaan persekutuan, mengurangkan perbelanjaan yang tidak produktif, mengekalkan dasar liberalisasi, pelonggaran peratusan dan undang-undang untuk memperbaiki pelaburan. Seterusnya, mengubah sektor industri sedia ada kepada penggunaan teknologi yang lebih canggih. Seterusnya, rancangan Malaysia ke-7 bermula pada tahun 1996 sehingga tahun 2000. RMK ke-7 digubal seiring dengan hasrat negara untuk menyokong dan mengekalkan proses pembangunan. Teras RMK ke-7 adalah untuk meningkatkan pertumbuhan potensi keluaran, membesarkan peralihan struktur dan pembangunan seimbang. Tumpuan rancangan adalah untuk mengekalkan produk dan kecekapan terutama pemberian insentif kepada sektor. Seterusnya, kita pergi kepada rancangan Malaysia ke-8. Rancangan Malaysia ke-8 ini bermula pada tahun 2001 sehingga tahun 2005. RMK ke-8 ini merupakan rancangan pembangunan pertama dalam rangka rancangan jangka panjang. Dasar wawasan negara yang terkandung dalam RRJP3 berperanan menentukan arah pembangunan negara dalam dekad pertama abad ke-21. Rancangan Malaysia ke-8 menggabungkan strategi, program dan projek yang dirangka bagi mencapai objektif dasar wawasan negara iaitu menjamin pertumbuhan mapan dan mengukuhkan daya tahan ekonomi negara serta mewujudkan masyarakat yang bersatu dan saksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menerangkan tentang rancangan Malaysia yang ke-9 merupakan peringkat kedua pelaksanaan RRJP3 dan fasa kedua pelaksanaan wawasan 2020. Ia memberikan penekanan kepada pembangunan insaniah yang melibatkan penggunaan secara optimum pembangunan fizikal yang telah disediakan. Rancangan ini telah menggariskan 6 cabaran iaitu meningkatkan prestasi, kemampuan
kemampuan Malaysia, dan ia juga telah mengukuhkan daya saing dan daya tahan ekonomi negara dan meningkatkan kegiatan inovasi. Dan mereka juga telah meningkatkan daya pengeluaran dan tahap pengetahuan dalam ekonomi serta membangunkan sumber manusia dan memperhebatkan langkah pembasmian kemiskinan. Manakala rancangan Malaysia 5 tahun pembangunan Malaysia bagi tempoh 2011 hingga 2015 dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-6, iaitu Datuk Seri Najib Razak di Parlimen pada 10 Jun 2010. Ia juga mengandungi aspirasi program transformasi kerajaan dan model ekonomi baru yang berteraskan pendapatan tinggi dan keterangkuman dan kemampuan yang menggariskan 5 teras strategik ke arah mencapai status negara berpendapatan tinggi dan maju menjelang 2020. Antara 5 teras ini ialah meningkatkan nilai tambah dalam ekonomi negara, meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi serta memupuk minda kelas pertama, dan menangani ketidaksamaan dan sosioekonomi yang berterusan. Selain itu, mereka juga telah meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup sesetengah masyarakat, serta mereka juga telah mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan negara. Okey, sekarang saya akan terangkan sedikit maklumat mengenai Rancangan Malaysia ke-11. Rancangan Malaysia ke-11 merupakan rancangan pembangunan 5 tahun yang ke arah merealisasikan Wawasan 2020. Rancangan Malaysia yang ke-11 ini dibentangkan oleh Perdana Menteri yang ke-6, iaitu Datuk Seri Najib Razak pada 21 Mei 2015. Penyertaan Rancangan Malaysia yang ke-11 adalah berpandukan Strategi Pembangunan Nasional Malaysia ataupun MyNDS. Ia memberikan tumpuan pada pembangunan ekonomi berteraskan rakyat. Seterusnya, terdapat beberapa teras yang ada dalam Rancangan Malaysia yang ke-11. Seperti contoh, memperkukuhkan inklusiviti ke arah masyarakat yang saksama, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pembangunan modal insan untuk negara maju. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang Dasar Pembangunan Nasional iaitu DPN yang merupakan dasar ekonomi Malaysia yang telah dilancarkan oleh YAB Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia pada tahun 17 Jun 1996 dan telah digunakan dari tahun 1991 hingga tahun 2000. Dasar ini merupakan sambungan dasar ekonomi baru DEB yang berakhir pada tahun 1990. Walau bagaimanapun, fokusnya hampir serupa dengan DEB. Antara perkara yang difokuskan di dalam Dasar Pembangunan Nasional ialah yang pertama, membasmi golongan miskin dengan cara memberi peluang pekerjaan kepada golongan tersebut. Yang kedua, menyusun semula masyarakat seperti merapatkan jurang golongan orang yang kaya dengan orang yang miskin. Objektif yang dilakukan adalah untuk memperkukuhkan kestabilan negara dari segi ekonomi, sosial dan politik melalui pembangunan bandar dan di luar bandar. Menjadikan negara maju dan mengukuhkan keadilan sosial, nilai etika, moral dan kualiti hidup dalam mengamalkan prinsip pentadbiran yang adil dan kecemerlangan ekonomi. Beberapa soalan tentang masalah kemiskinan. Silakan. Berkenaan dengan isu semasa yang semakin tular, pada pandangan YB, mengapa berlakunya peningkatan yang drastik terhadap golongan miskin? Okey, terdapat pelbagai faktor yang boleh saya bagi tahu. Antaranya ialah seperti yang sedia maklum, masyarakat Malaysia pada masa kini amat memilihkan pekerjaan, sedangkan pekerjaan yang mereka pilih itu tidak setimpal dengan pengalaman yang mereka perolehi. Selain itu, yang saya boleh terangkan daripada pengalaman saya pula, kebanyakan daripada mereka, keluarga mereka kurang memberikan sokongan. Sebagai contoh ialah pada masa kini ibu bapa terlampau sibuk dengan kerjaya mereka sehingga lupa tanggungjawab terhadap anak-anak. Apakah inisiatif untuk mengurangkan golongan kemiskinan? Inisiatif buat masa ini yang telah saya lakukan
adalah saya telah wujudkan satu organisasi untuk membantu golongan mereka daripada segi kewangan, pakaian, makanan dan minuman. Selain itu, saya juga telah wujudkan pelbagai peluang pekerjaan yang sepadan dengan mereka. Baiklah, terima kasih. 3 days later. Tidak ku minta lahir ke dunia, tidak ku duga cacat begini. Bukan ku minta kasih dan manja, bukan ku rayu bantu simpati. Few moments later. Maafkan wahai teman, ku menumpang di sudut dunia, mencari ketenangan sampai masa. Yang berbahagia Datuk Seri Ajib bin Mustafa yang merupakan Datuk Bandar bagi Daerah Ceras, Maluri telah tiba di kawasan perumahan golongan orang susah dan fakir miskin. Lihatlah senyuman yang terpapar di sebalik bibir-bibir mereka, betapa gembiranya mereka mendapat bantuan yang telah diberikan oleh YB. Tidak ku ngira, tidak ku duga cacat begini. Bukan ku minta kasih